ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bertemu pada pagi ini dalam siri kuliah subuh kita, majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan, mengurniakan kepada kita hidayah, petunjuk untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni ibarat orang yang baru lepas daripada terkejut. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Daripada peristiwa yang telah kita alami, peristiwa yang kita tidak sangka-sangka, tapi apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak memetik beberapa pengajaran daripada peristiwa yang telah kita sama-sama alami, yang hingga kepada hari ini kita masih lagi terasa, walaupun sudah berkurangan, tapi masih lagi berjaga-jaga, masih lagi kita berwaspada, ya, mengambil langkah-langkah yang perlu supaya ianya dapat dihindari daripada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, COVID-19 merupakan di antara pengajaran yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita lihat satu risalah kecil pun 50 muka surat lebih, risalah yang ditulis oleh seorang tokoh ulama daripada Fatani, Syekh Dr. Ismail Lutfi Al-Fatani. Dia membuat satu risalah membicarakan tentang COVID-19 di sudut pandangan agama. Kenapa ianya berlaku? Apa sikap kita? Dan apa yang perlu kita buat?
dia menggariskan dalam kitab tersebut sangat banyak. Cuma pagi ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak mengambil beberapa perkara untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama. Saya minta anak saya dengan isteri saya cuba cari apa yang ada di sebalik peristiwa COVID-19. Suruh dia cari, suruh dia tulis. Dalam tempoh setengah jam, ya, dia dapat cari 11. Itu dia 2 beranak, tak masuk orang lain. Itu dalam masa setengah jam. Cuba kita bayangkan, ya, kalau kita beri masa yang lebih lama, beri tugasan tersebut kepada orang-orang yang cerdik pandai, mungkin mereka boleh mencari puluhan pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita membina kehidupan kita di masa yang akan datang dengan lebih baik. Saya nak menyebut beberapa perkara sahaja sebelum kita masuk kepada kitab kita ini. Yang pertama, hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, peristiwa yang telah Allah Taala takdirkan berlaku kepada kita, yang kita semua beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya mengajar dan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyedari dan merasai kebesaran dan kehebatan Allah. Kita pernah mendengar kisah burung yang Allah Ta'ala hantar untuk memusnahkan tentera Abraha. Kita terfikir dan kita terbayang bagaimana burung yang kecil itu dengan membawa batu yang kecil mampu memusnahkan tentera Abraha yang sangat hebat, tentera bergajahnya. Kita terfikir bagaimana perkara itu boleh berlaku. Lalu kita kembali kepada kalau itu sudah kehendak Allah, maka tidak ada yang mustahil. Cuba kita bayangkan virus yang tak nampak di mata mampu menjadikan satu dunia berada dalam ketakutan. Benda yang tak nampak. Dan virus ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah makhluk Allah sebagaimana juga kita. Allah boleh buat satu benda, suatu perkara yang menjadikan seluruh dunia huru-hara. Makhluk Allah yang tak nampak. Maka itulah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudun lan tarawha. Bagi Allah itu ada tenteranya yang kamu tidak nampak, untuk mengajar dan mendidik manusia supaya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat bagaimana kekuasaan Allah yang menciptakan, ya, dan meluluskan, mengizinkan apa yang berlaku itu untuk mengajar manusia, sehingga manusia tidak mengenali di peringkat awalnya virus ini. Kalaulah manusia itu sangat hebat, sudah pasti manusia boleh mengetahui, boleh merancang, boleh membuat ramalan tentang sesuatu penyakit. Tapi manusia tak tahu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, keluarlah namanya COVID-19.
setelah adanya penyakit, setelah adanya virus, menunjukkan bahawa apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, tidak ada dalam ilmu manusia, tidak ada dalam ilmu kita. Lalu bagaimana manusia mempersoalkan kerja Allah? Lalu kenapa manusia tidak mahu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah itu ianya berada dalam ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia rasa hebat dengan ilmunya. Manusia rasa hebat dengan teknologinya. Manusia rasa hebat dengan apa yang ada pada mereka. Allah Ta'ala datangkan satu virus, manusia tenggelam punca. Manusia tak tahu. Sehingga hari ini manusia sedang mengkaji apakah vaksin yang sesuai untuk virus ini. Seluruh dunia tak dapat lagi. Yang kamu rasa kamu hebat, yang kamu rasa ilmu kamu tinggi, Allah Ta'ala nak ajar kita. Allah Ta'ala nak didik kita supaya kita kembali kepada Allah. Orang yang jauh kepada Allah, dia kena dekat kepada Allah. Orang yang tidak mengambil hirau tentang ibadahnya kepada Allah, dia kena kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang berlaku ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengajaran yang kedua, rupanya manusia ini takut kepada mati. Kadang manusia, tuan-tuan, lagaknya di atas dunia seolah-olah mereka tidak menemui kematian. Mereka lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Tuan-tuan sekalian, apa virus, apa simptom coronavirus ni? Di antara simptom dia ialah batuk, selsema. Batuk, selsema. Tuan-tuan sekalian, 2017, 2016, adakah kita tidak pernah batuk dan kita tidak pernah selsema? 2017 dulu, tak pernah batuk ke kita? Batuk. Tak pernah selsema ke kita? Selsema. Nak musim hujan, batuk selsema tu memang biasa. Tetapi kenapa simptom batuk selsema daripada coronavirus ini kita ambil berat? Kita guna pelitup mulut, kita guna hand sanitizer, kita basuh tangan, kita amalkan social distancing. Kenapa? Kerana takut simptom batuk dan selsema tu. 2016 tak pernah batuk ke? Pernah batuk. Tak pernah selsema ke? Selsema. Kenapa berbeza? Kerana kita tahu bahawa virus yang dibawa oleh coronavirus ini adalah virus yang boleh membawa kepada kematian. Lalu rupanya
Kita berjaga-jaga ni kerana apa? Kerana kita takut mati. Sesama tuan-tuan 2016, 2017 tu, tak pergi klinik pun, tak pergi cek pun. Padan dengan Vicks je. Padan dengan kita minum fresh orange suam je. Padan dengan kita minum obat batuk cakap pelauk je. Tapi sekarang tuan-tuan sekalian, kita pergi cek. Bila ada simptom kita pergi cek. Sebab apa? Kerana coronavirus yang boleh membawa kepada kematian. Kalau virus ini tuan-tuan, virus yang biasa, yang tak bawa pada mati, yang tak ada simptom sampai teruk kita tengok gambaran-gambaran yang dipaparkan kepada kita, mungkin manusia relax lagi. Jadi tuan-tuan, rupanya dalam diri kita ini masih ada rasa ketakutan kita kepada mati. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala lakukan perkara ini supaya kita ini banyak zikrul maut, banyak ingat mati, dengan kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Ini ciri orang ingat mati. Apa ciri orang ingat mati? Yang pertamanya, dia banyak zikrul maut. Apa ciri orang yang yakin dan beriman kepada kematian? Dia akan menambahkan amal-amal soleh dia. Dia akan meningkatkan amal-amal soleh dia. Apa ciri orang yang ingat mati, orang yang zikrul maut? Dia akan meninggalkan perkara-perkara maksiat kepada Allah. Apa ciri orang yang zikrul maut? Dia akan senantiasa husnuzan dengan Allah. Dia akan sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Tak ada dalam diri dia keluh kesah, tak ada dalam diri dia tak setuju dengan apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Apa dia ciri orang yang zikrul maut? Dia akan senantiasa menyambung silaturahim di antara manusia. Dia akan sentiasa menghubung silaturahim di antara manusia. Ini tuan-tuan pengajaran daripada peristiwa yang sedang kita lalui, walaupun di peringkat menurun ini. Tuan-tuan sekalian, di peringkat mula virus ini merebak, tuan-tuan sekalian, kita hilang. Kita tak tahu nak buat apa. Kerajaan beri tarikh 2 minggu. Ini PKP. Habis 2 minggu tuan-tuan, sambung lagi. Kita tertanya bila agaknya dia akan habis. Kerana habisnya dan tamatnya hanya berada dalam ilmu Allah. Luasnya, besarnya dan tingginya ilmu Allah berbanding dengan ilmu manusia. Kita tak tahu. Sekarang di peringkat menurun. Sampai bila menurun ni? Sampai bila dia nak jadi zero? Kita tak tahu. Dia hanya ada dalam ilmu Allah. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Jadi tuan-tuan, dia nak mengajar kita supaya kita ini menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang sentiasa memohon, berdoa kepada Allah, orang yang sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Pengajaran yang ketiga, tuan-tuan sekalian, peristiwa yang berlaku juga menjadikan kita lebih kreatif,
menjadikan kita tuan-tuan orang yang daripada tak tahu kepada tahu. Allah Ta'ala nak beri kepada kita ilmu. Pertama, daripada kita tak kenal virus ni, kita kenal virus. Yang kedua tuan-tuan, daripada tak pandang masuk, pandang masuk. Isteri kita memang biasa dah. Kita ni semalam tuan-tuan sekarang saya di masjid Sungai Lembing. Seorang JK masjid sebut, dia kata, Ustaz, memang betul. Ya, daripada tak kenal nasi ayam, jadi kenal nasi ayam Hainan. Boleh masuk. Nasi ayam ni nasi ayam Hainan, nasi ayam plus. Boleh masuk. Jadi pula. Tuan-tuan sekalian, daripada hak tak pandai menanam, boleh menanam, kenal pula baju apa sesuai untuk lada. Ya, baju A, baju B. Sesuai, baju yang sesuai pula untuk pokok durian Belanda, baju kopi. Ya. Kalau baju kopi beri pada letak pada lada, mungkin mati. Kita ada ilmu. Tuan-tuan sekalian, kalau sebelum peristiwa ni tuan-tuan sekalian, keliling rumah kita dengan lalang. Dengan peristiwa ni tuan-tuan, keliling rumah kita dengan pokok ladanya, pokok sawinya, pokok macam-macam. Terungnya bagai-bagai. Allah Ta'ala nak suruh kita ni mencari ilmu. Tuan-tuan sekalian, inilah sebahagian daripada apa yang pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Dan yang penting tuan-tuan sekalian, kita kena terus mengekalkan hubungan kita dengan Allah. Kena terus bergantung diri kita dengan Allah. Kena terus kita melipat gandakan amal-amal soleh kita. Doa kita kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya daripada kita. Tuan-tuan sekalian, doa kita jangan kita putuskan. Ud'uni astajib lakum. Ad-du'a silahul mu'min. Panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah kita pergi kepada kitab kita ini. Dan pada pagi ini kita akan mula membaca satu tajuk baru, iaitulah Al-I'jab bin Nafsi. Di antara penyakit umat Islam, di antara penyakit manusia, ialah Al-I'jab bin Nafsi, iaitu terpesona dengan diri sendiri. Terpesona dengan diri sendiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penyakit kelima yang menimpa sebahagian umat manusia ialah terpesona dengan diri sendiri. Budak-budak kata syak sendiri. Syak sendiri. Saya pernah tanya budak-budak pelajar dalam satu kelas. Saya tanya pelajar, daun pokok ada berapa jenis? Dia kata ada dua jenis. Daun pokok ada dua jenis. Satu jenis jejala, yang kedua jenis selari. Jenis selari ni contoh pokok pandan, pokok lalang, pokok kelapa. Ni daun selari. Dia ada lagi daun jejala. Contoh pokok
rambutan, ya, pokok durian, pokok mempelam. Ni daun jenis jejala. Okey. Saya pun tanya pelajar, akar ada berapa jenis? Dia kata akar ada 2 jenis. Satu akar tunjang, yang kedua akar serabut. Akar tunjang, akar serabut. Saya kata bagus. Okey. Lalu saya pun tanya pelajar, kalaulah daun tu daun serabut, daun selari, akarnya akar apa? Dia kata, mana kita tahu akar duduk dalam tanah. Ya juga. Lalu kita sebutlah, ya, kalau daun tu daun selari, akarnya akar serabut. Okey, tolong ingat. Dia pun seminggu, 2 minggu kita tanya balik. Okey pelajar, kalau akarnya akar serabut, daunnya daun apa? Kita tukar sikit je. Masing-masing duk menung dah, tak ingat dah. Tak ingat. Ya, akar, kalau akar serabut daunnya selari ke jejala, tak ingat dah. Lalu saya kata, cuba amalkan kaedah untuk mengingat, iaitu kaedah mnemonik. Lalu pun tanya, saya kata mudah je. Awak guna kaedah, ya, SS. Oh, dia kata SS short sendiri. Sebab dia bahasa dia kata dia tu SS. Mentang-mentang lantik jadi pengawas, SS. Kita pun apa dia SS? Rupanya SS tu short sendiri. Jadi gunakan ingatan, gunakan kefahaman itu. Lalu dia pun bila SS, bila akar serabut, daun selari. Pergilah cek. Lalu tuan-tuan sekalian, 2 minggu akan datang kita pun sebut SS, dia pun sebut serabut selari. Tuan-tuan mudah ingat, ya, serabut selari, SS. Jadi dalam konteks perbincangan kita pagi ini tuan-tuan, SS ialah al-i'jab bin nafsi, ia terpersona dengan diri sendiri, ataupun dalam bahasa budak-budak, syok sendiri. Kenapa berlaku SS ni? Kenapa berlaku syok sendiri ni? Ialah tidak bukan kerana dia merasai kelebihan yang ada padanya. Dia rasa dia lebih. Yang dia tak lihat pada orang lain. Dia rasa dia lebih dengan hartanya, lebih dengan, ya, kecantikannya, lebih dengan suaranya, lebih dengan ilmunya. Lalu datang dalam dirinya al-i'jab bin nafsi, terpesona dengan diri sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berlaku satu peristiwa. Ada seorang yang kaya. Dia ni disebabkan dengan kekayaannya, dia tak bercampur dengan orang ramai, orang biasa ni, tak bercampur. Dia kira hidup dia, keluarga dia je. Setahun 2 kali melancong keluar negara. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba Allah Ta'ala nak mengajar dia. Ditakdirkan di kawasan dia tu ditimpa banjir. Banjir yang naik mendadak. Dan kebetulan dia ni satu keluarga tak
tak tahu berenang. Dalam keadaan air yang mendadak naik tu tuan-tuan sekalian, melihat air yang begitu laju, timbul ketakutan dalam dirinya. Timbul ketakutan dalam dirinya. Akhirnya tuan-tuan, tak dapat tidak, dia terpaksa meminta tolong daripada jiran-jirannya yang tahu ilmu berenang, selamatkan keluarganya. Allah Ta'ala tidak jadikan seorang manusia itu sempurna, perfect 100%. Yang perfect 100% hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni lebih sudut ini, dia kurang sudut ni. Orang ni lebih sudut ni, dia kurang sudut ni. Kerana kalau Allah Ta'ala jadikan manusia itu perfect, maka mungkin manusia itu akan mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi, yang sangat hebat. Sebab itu Allah Ta'ala tak beri manusia ni perfect. Perfect sudut ni, dia kurang sudut ni. Dan tuan-tuan sekalian, kita kena sedar juga bahawa perfectnya kita itu, ianya adalah pemberian dan anugerah Allah. Pemberian dan anugerah Allah. Perfect kita tu. Kita hebat di sudut ilmu. Ilmu yang hebat yang ada pada kita itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daya berfikir yang hebat, daya berfikir yang mantap. Tuan-tuan sekalian, daya berfikir tu bila kita ni sihat. Bila kita sakit tuan-tuan sekalian, daya berfikir kita itu menjadi tumpul. Daya berfikir kita akan menjadi kurang. Daya ingatan kita, zaman kita muda dengan zaman sekarang ni, kecuali orang yang rasa dia tetap sentiasa muda lah, itu lain lah. Berkurangan. Kadang-kadang isteri suruh beli 10 barang, kita ingat orang yang pertama dengan orang yang ke-10. Hak tengah tak ingat. Kadang-kadang tuan kita makan di kedai, makan 8 orang. Mari hak tukang order. Kertas tak ada, pen tak ada. Kita order, tuan-tuan sekalian. Kita kata, betul ke dia boleh ingat ni? Tuan-tuan sekalian, dah 8 orang makan. Dia ingat, dia sebut, dia pergi ke apa ni, ke dapur, bagian dapur, kemudian mari semula. Cik, tadi air teh manis ke teh apa? Tanya pula. Ingatan kita ni tuan-tuan sekalian, bila dah berumur ni, ingatan kita kurang. Maknanya tuan-tuan, ianya adalah pemberian Allah kepada kita. Begitu juga dengan mata kita, begitu juga dengan selera kita. Tuan-tuan sekalian, kita tengok cucu kita makan cukup berselera. Tapi tuan-tuan, kita tengok tu pun ambil secubit je, tak nak lah. Tuan-tuan sekalian, selera tu, itu nikmat-nikmat itu adalah kita kata pemberian yang Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, dia boleh tarik daripada kita. Jadi tuan-tuan, kerana tu kita tak boleh terpesona dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita merasai diri kita lebih, kita menzalimi orang lain, kita merendah-rendahkan orang lain dengan sebab kehebatan yang ada pada kita. Oleh yang demikian, mereka berkewajipan melakukan usaha yang bersungguh-sungguh mengobatinya. Kita kena mengobat penyakit ini tuan-tuan daripada kita.
Penyakit ni boleh menyebabkan sahabat kita berkurangan. Orang tak suka bergaul dengan kita, dengan sebab kita rasa kita lebih. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita kisah benar. Seorang sahabat ini dalam bidang pendidikan kita lah. Pendidikan. Saya nak cerita pengalaman seorang sahabat. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, hari ini dia telah berada di satu status yang agak tinggi dalam pendidikan. Dan ada seorang sahabat yang seorang lagi ni, dia habis dah NPQL. Maknanya boleh lantik dah sebagai pengetua. Dah habis dah. Lalu orang minta, orang kata, boleh tak tuan, cuba tuan tengok, sahabat kita ni dah habis dah PQL, dan memang layak dah untuk jadi pengetua dan bagai-bagai. Sekarang ni penungkangan pun tidak, tak dilantik. Orang tanya dia, dah duduk satu stage yang agak maknanya tinggi. Orang ni cakap, dia pun angguk saya akan tengok. Tapi oleh kerana personal, hubungan saya dengan dia agak personal, agak baik, rapat, dia cerita pada saya. Dia kata, Alwi, dia kata, bukan aku tak nak tolong dia. Memang dia layak dan memang ada kelayakan di sudut sijil. Tapi aku tak boleh lupa, dia kata, apa yang telah dia lakukan kepada aku. Saya pun tanyalah dia, bila peristiwa ni berlaku? Dia kata peristiwa ni berlaku waktu aku sekolah menengah dulu. Dia kata 1, 2, 3. Apa peristiwa yang menyebabkan begitu sekali terasa tu? Dia kata, aku waktu dia kata 1, 2, 3 tu, dia kata bukan orang yang pandai dalam matematik. Aku tak pandai matematik, dia kata. Lalu aku cuba nak belajar dengan kawan-kawan. Dan dia kata, yang sahabat ni, dia ni orang yang pandai matematik. Lalu aku tanya dia, macam mana ni nak selesai ni, boleh tak bantu? Dia kata tak tahu. Nak tengok buku dia, dia tarik buku, tak nak bagi, tutup buku. Apa yang dibuat itu terasa oleh dia. Ini waktu dia belajar kata 1, 2, 3. Terasa. Mungkin sebab aku ni bodoh. Dia cerdik sehingga dia tak nak ajar aku. Saya pesan pada anak-anak didik saya. Sekarang ni saya pesan pada anak-anak saya, ambil pada peristiwa ni. Hari ini kita buat pada orang, satu hari nanti orang akan buat pada kita. Hari ini kita buat buruk, buat perkara yang tak baik pada orang, satu hari orang akan buat benda yang tak baik pada kita. Hari ini kita tak jaga hati orang, akan datang orang tak jaga hati kita. Allah Ta'ala sebut, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami tukar gantikan hari-hari itu di kalangan manusia. Lalu kata, aku tak boleh nak hilangkan benda tu, dia kata. Dia baik tapi dia tak boleh benda tu.
Akhirnya saya kata, tak apalah, mungkin kita nak pujuk lah. Tak apalah, mungkin hari ni tak boleh, ya. Mungkin akan datang, ya, bulan depan, tahun depan, mungkin benda tu boleh dilihat, ya, di sudut kelayakan dia dan sebagainya. Dia kata, aku tak boleh, tuan-tuan sekalian. Ya. Bukan sekali dua orang minta. Dia sendiri pun satu, sahabat-sahabat lain minta tolong. Dia tak boleh nak pergi, dia kata. Ini tu. Orang yang rasa dia hebat, ya, dan dia rasa bahawa hebat dia tu, dia akan hebat sama-sama, dan dia seolah rasa dia tak perlu pada orang lain dah. Hari ni ya, dia hebat. Hari ni ya, dia duduk di situ. Tapi akan datang bagaimana? Itu yang berlaku. Ini tuan kisah benar yang, ya, kita lalui, yang kadang-kadang kita memberikan juga nasihat, ya. Tapi manusia ni tuan-tuan, dia ada hati dia yang, ya, mengambil masa untuk sembuh daripada sakitnya. Ya, dia akan ambil masa. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya nak akhiri dia menyebutkan bahawa dalam hidup kita ni, apa yang ada pada kita tidak kekal. Hatta nyawa yang ada pada kita ini juga tidak kekal. Kalau nyawa yang begitu penting tidak kekal, apa yang ada pada kita yang lain juga tidak kekal. Yang ada pada diri kita, umur kita, nafas kita, kesihatan kita, kelapangan kita tidak kekal. Sama telah lagi benda yang berada di luar daripada diri kita, harta kita, kenderaan kita, rumah kita, ladang kita tidak kekal. Ya. Tuan-tuan sekalian, ramai mana orang yang terpaksa menjual ladang yang paling dia sayang. Ramai mana orang yang terpaksa menjual kenderaan yang paling dia sayang. Kerana hajat-hajat dan keperluan yang lain. Nak jual kereta tu tuan-tuan, menangis dia. Sayangnya nak jual kereta tu, tapi terpaksa. Nak jual rumah tu tuan-tuan, menangis. Seminggu tu duk bulan lagi, tengok rumah tu, walaupun tak boleh nak masuk dah, duk tengok je. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Sayangnya, tapi terpaksa berpisah juga. Itulah hakikat kehidupan manusia ini, ya. Kerana itu tuan-tuan, penyakit al-i'jab bin nafsi ini penyakit yang mesti kita ubati. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan tengok pengertian-pengertiannya, dan kita akan lihat, ya, apakah tanda-tandanya, apakah bahayanya, dan bagaimana untuk mengubati penyakit ini dalam, ya, siri kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan, sekadar itu untuk pagi ini, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan dan kelemahan sesendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengajar daripadanya. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita akhiri majlis dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.